Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi lagi anda semua, kita semua telah dihadiahkan oleh Allah Taala satu rezeki. Jarang orang dapat rezeki macam ni yang berbentuk macam ni di awal pagi. Iaitu rezeki untuk kita sama-sama duduk di dalam satu majlis ilmu di mana keadaan, posisi kita sekarang ini, di mana inilah keadaan yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala redha kepada kita semua. Jadi why not? Terkeluar bahasa kampung. Jadi kenapa tidak kita pada pagi ini kita sebarkan kebaikan dengan cara kita kongsi FB Live dan sebagainya. Mudah-mudahan lebih banyak manfaat yang dapat kita ambil insya-Allah. Berbekalkan masa keemasan yang ada ini, pagi ini kita akan mengupas mengenai tafsir dan juga taranum surah Az-Zukhruf bermula ayat yang ke-50 sehingga 55. Ala kulli hal, seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama-sama dengan saya bintang ilmuwan kita. Saya persembahkan kepada anda, masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz nampak segak hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu juga Da'i Nizal, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan segala urusan kita Ustaz, insya-Allah. Allahumma amin, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Dengan segala peluru ilmu yang ada, kita bersedia untuk berkongsi dengan para penonton yang berada di luar sana berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Az-Zukhruf bermula ayat 50 sehingga 55. Jadi sebelum tu, kita terlebih dahulu kita tengok status terkini COVID-19 di Malaysia pada tanggal 25 Jun 2021. Berikut adalah status terkini COVID-19, kenyataan yang telah dikeluarkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes baharu sebanyak 5,812, kes sembuh baharu sebanyak 6,775, jumlah kes aktif sebanyak 60,117, kes kematian baharu sebanyak 82, manakala jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 722,659. Mari bersama dengan saya, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin, amin, Allahumma ya amin. Ala kulli hal, penonton yang berada di rumah, Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mengetahui. Akan tetapi hayati firman-Nya, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Taala bertanya kepada kita, wahai orang yang beriman, belum sampaikah lagi waktunya, masanya untuk kamu, hati kamu tunduk, patuh, khusyuk mendengar kebenaran Al-Quran. Tanpa membuang masa, mudah-mudahan hati kita berjaya dilunakkan oleh lantunan Al-Quran, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Da'i Nizal yang handsome, segak, tabarakallah. Penerbit kita pada pagi barakah lagi mulia ini, yang dikasihi Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, bersama dengan seluruh kru yang terlibat, pengurusan tertinggi Media Prima, yang berbahagia ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak abang, Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Mak Cik, adik-adik semua yang sedang menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tekan share di FB masing-masing. Kongsi sebanyak-banyaknya. Kopi daripada FB page Tanyalah Ustaz, pindahkan ke WhatsApp, Instagram, Telegram dan yang berkilo-kilogram lagi tu. Share banyak-banyak. Niat, ya Allah ya Tuhanku, aku mulakan pagi ini dengan mengajak seluruh manusia, hamba-Mu ya Allah, sama-sama membaca ayat-ayat suci-Mu. Maka
Kita buka surah Az-Zukhruf, juzuk yang ke-25, seperti yang disebutkan tadi, ayat yang ke-50 kita sambung dari semalam. Sebelum kita baca, satu peringatan buat diri sendiri dan semua. Baca Iqra'ul Quran, kata Nabi. Kamu semua mesti membaca Quran. Fi'lul amr tu kat situ Da'i Nizal ya. Fa innahu, maka sesungguh-sungguhnya dia, yakni Al-Quran. Ya'ti, dia pasti akan datang bila yaumal qiyamati, hari kiamat nanti. Syafi'an, memberi pertolongan, pembelaan, penjagaan, naungan di ashabih, kepada para pemilik bacaannya. Jadi jangan kita merugikan masa kita, melainkan kita isi dengan Al-Quranul Karim. Jom, mudah-mudahan redha Allah bersama kita dan pasti naungannya akan bersama kita di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bersedia semua insya-Allah. Kita mulakan dengan tarannum bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Kita baca dulu 3 ayat insya-Allah. Ada salah tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takut kerana hari ini bicara kita bukan main-main ya. Bicara kita ialah
Pengkisahan yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quranul Karim. Wallahi saya terasa sesak nafas sungguh. Kerana bicara yang Allah Ta'ala rakamkan ini daripada kalam Fir'aun la'anatullah alaih wa malaih, yang Allah telah kisahkan dengan hak kebenaran. Ya? Untuk kita gunakan bagi menghancurkan kebatilan. Jadi jangan main-main dengan firman Allah ini. Sejak dari jam 4 pagi tadi, ketika saya membela ayat ini, ya Allah, bukanlah hari ini hamba-Mu ingin berretorik di hadapan kamera yang disiarkan dan dilihat oleh puluhan juta manusia, ya Allah. Tapi mudah-mudahan ini hujjah daripada kami, ya Allah, untuk kami tidak bersikap seperti sikapnya Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan para anbiya dan mursalin-Mu juga, ya Allah. Jadi sekadar itu dulu mukaddimah. Saya serah semula kepada Da'i Nizal, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan alunan ayat suci Al-Quran yang telah pun dilantungkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi memberi kesan di dalam hati kita, insya-Allah. Jadi penonton yang berada di luar sana, suka saya ingatkan, mari bersama-sama dengan kami semua kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik melainkan seruan itu menyeru kepada kebaikan semata-mata, insya-Allah. Jadi jom anda boleh membuatkan talian, maafkan saya, anda boleh terus kepada talian kami untuk bertanya, iaitu di nombor yang tertera di kaca TV anda, iaitu 0377261603, dan anda boleh pergi ke FB kami, Facebook kami, iaitu Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kita pergi ke FB Live pada hari ini dan kita klik, kita tekan button share. Mudah-mudahan ada saham pahala kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk pagi ini, Ustaz, insya-Allah. Boleh, Ustaz? Silakan. Silakan, insya-Allah. Kita mulakan dengan soalan daripada Rahimah Saud. Soalannya adalah ayat 50. Seluruh dunia mengimpikan pemulihan keadaan, iaitu supaya Allah Ta'ala angkat atau menghilangkan COVID-19 yang melanda. Apakah akan berulang segala perbuatan jahat dan maksiat yang Allah Ta'ala benci sekiranya Allah Ta'ala menghapuskan wabak ini? Sedangkan pada ayat 50, Allah Ta'ala telah pun menyebut mereka mungkiri janji apabila Allah Ta'ala menghilangkan azab ke atas mereka ini. Apakah maksiat ini akan kembali berlaku seandainya COVID-19 ini diangkat oleh Allah Ta'ala? Dipersilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Menjawab soalan daripada saudari Rahimah Saud tadi. Beliau merupakan top fan Tanyalah Ustaz, tahniah. Dan pastikan kita semua ramai menjadi top fan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ayat 50 telah dibacakan tadi, di mana dia merupakan kesinambungan atau continuity daripada ayat yang ke-49. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat 49? Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbak bima ahida indak innana lamuhtadun. Semalam kita dah sebut, kan? Mereka berkata semua, Fir'aun, kumpulan-kumpulannya dan penyokong-penyokongnya, mereka berkata apa? Wahai tukang sihir. Mereka mengatakan Musa AS seperti mana apa yang pernah dikatakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah dan kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhas sahir. Benda yang sama berlaku. Sejarah diulang-ulang. Cuma hari-harinya berbeza-beza. Tapi itulah yang disebut untuk kita ambil kebenaran. Wahai tukang sihir, ya, suruhlah ya kepada untuk kami ni akan Tuhan kamu. Bagilah tahu dia. Ya, kami dah tobat dah ni, ya. Dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu tu kami akan ikutlah. Ya, kami akan ikut ni punya penakut, ya. Innana lamuhtadun. Sungguh-sungguh, ya, kami minta ni, indeed we will be guided. Sungguh-sungguh kami akan diberi petunjuk.
Tetapi ayat 50, setelah azab diangkat, akan tetapi falamma, maka akan tetapi setelah kasyafna, kami telah angkat daripada mereka anhumul azab, kami angkat apa? Azab itu kami angkat, kami hilangkan. Kasyafna ni kami telah hilangkan. Yang disebut kasyaf tu kan, kena faham ya. Idahum yang kusun, tiba-tiba dah kami buat semua ya. Idza ni dia berbeza dengan id kalau kita mengaji bahasa Arab. Masya-Allah. Id dia telah berlaku tapi belum jadi lagi. Idza memang sungguh-sungguh telah berlaku dan inilah kisahnya, tiba-tiba dah berlaku, kami angkat azab, mereka semua mungkiri janji. Apa kaitan dengan soalan saudari Rahimah Saud ini? Beliau bertanyakan, adakah apabila COVID-19 pandemik, azab, ujian, bala, namakan apa saja, kita sedang berada di situasi ini, berlakulah apa yang sedang dan telah berlaku. Allah hilangkan. Adakah kita akan kembali untuk memungkiri janji, menjadi hamba yang taat pada Allah? Kita lihat apa yang berlaku selepas tsunami di Aceh, gempa di Palu, dan seluruh azab yang berlaku di muka bumi ini kerana manusia lupa bahawa zaharal fasad, telah terang benderang, terzahirnya sungguh-sungguh nampak segala kerosakan fil barri wal bahr, sama ada di darat maupun di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Itu pertanyaan Allah kepada kita. Ya? Dan jawab daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Ala adalah daripada diri kita sendiri. Jom berfikir seluruh umat Islam maupun seluruh manusia. Kami belum beriman, Ustaz. Tak apa. Islam untuk semua. Islam agama love and care. Ya? Islam agama mahabbah, agama kasih sayang, agama perpaduan, agama kerukunan. Semua jom kita fikir. Adakah jika hilang ini, kita nak kembali lakukan maksiat kepada Allah, sama-sama kita sebut nastaghfirullah, 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 kami mohon ampun ya Allah. Jangan. Jangan. Tapi andai kembali, tidak mustahil. Ia akan diulang dan diulang dan diulang semula. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jawapan yang sebenarnya atas diri kita dan kalian semua. Berazamlah. Taubat nasuha jawapannya. Ya. Tak mau buat dah, benci tak nak buat dah. Iqrar aku takkan ulang dah. Dan jika dia ada kaitan sesama manusia, mohon keampunan daripada Allah dan juga sesama manusia. Kita minta ampun, minta maaf. Mereka ego tidak mahu memaafkan. Itu bukanlah lagi urusan kita. Yang menjadi sang pemilik hati yang maha memilikinya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jawapan untuk soalan kita yang pertama. Baiklah, kita ada pemanggil untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dai, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Robiza Abu Bakar dari Selangor, Kampung Negara. Silakan. Saya nak tanya. Silakan. Hello, ada hello? Silakan. Sila boleh dengar terus. Adakah orang yang menjadi itu terdia daripada orang yang sombong? Alhamdulillah. Serta meninggikan diri. Itu je soalan saya. Baik-baik, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Robizan satu soalan yang sangat cantik, saya kira sangat berkualiti untuk kita semua. Penonton yang ada di rumah nak tahu apakah jawapannya, kita hadam dulu ilmu, insya-Allah kembali selepas ini. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada anda kerana berjaya sekali lagi bersama-sama dengan saya dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pagi ini, awal pagi lagi, kita melakukan amal ibadah, kita mencari ladang pahala untuk kita semua, insya-Allah. Jadi kita nak raikan soalan daripada pemanggil kita sebentar tadi, iaitu Puan Robizan Abu Bakar bertanya kepada kita berkenaan, adakah orang yang memungkiri janji ini tergolong dalam golongan orang yang takabur, iaitu orang yang menyombong diri? Nak tahu jawapannya? Persilakan Ustaz, insya-Allah.
Baik. Masya Allah, tabarakallah, orang yang sombong, meninggi diri. Dia kalau Kelantan ni dia sedap sikit, dia ada tiga perkataan. Punya gapo Ustaz? Bunyi dia ada agah, ada manggak, ada meta dia sebut. Buat apa mau agah? Dia kata sombong. Tapi sombong tu ada gerik dia juga. Ada grade dia. Ada gerik dia, ada gerik 1, 2, 3. Macam gear pula. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Na'udzubillah, mohonlah dengan Allah. Soalan Puan Robizan Abu Bakar tadi tu sangat-sangat tersentuh jiwa dan perasaan kita. Kerana apa? Kerana kita ni duduk, kadang-kadang kita ni taklah sombong. Kita rasa kita tak sombong sebab kita tak sebut kita sombong. Tapi duduk seorang-seorang kan, perasan. Aku ni macam bagus je. Aku ni mentang-mentang lah CEO syarikat. Contoh. Aku bagus lah. Aku mudah-mudah dah jadi CEO kan. Aku presiden ke satu group of companies kan. Oh, aku bagus lah. Orang lain, ustaz-ustaz ramai dengar cakap aku. Oh, ustaz-ustaz tu, bawah-bawah pun dengar cakap aku. Aku boleh cengkam dia orang. Ini Firaun kecil dia panggil. Firaun kecil, Masya Allah. Ini Firaun kecil. Di tiny parauh. Ya. Perasan. Mudahan kita yang sedang berbicara, sedang menonton, sedang mengikuti, jangan ikuti. Jangan ikuti apa? Jangan ikuti tanyalah ustaz. Jangan ikuti perangai Firaun ni. Jangan. Kita polis pencen aja pun. Tak payahlah belagak lagi. Kita ustaz aja pun ustaz. Bukan mufti pun. Tetapi bila bagi hujah itu mengalahkan sahibus samahah, mufti. Kita pendakwah sahaja pun. Bukan hakim. Tapi kenapa suka menghakimi orang? Bahkan senang-senang bagi jawapan haram. Ya, benda yang dihalalkan Allah. Jadi kadang kita diingat, Firaun ini sikapnya tidak menyembah Allah lalu dia sombong. Sekarang ini, jiwa kefiraunan itu ada dalam diri umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Tengok diri kita lah, saya tengok diri saya. Saya hamba Allah, Abdullah, Al-Haqir, Faqir, Miskin. Ya, dia tak payah nak tinggi-tinggi diri. Apa yang disebut tadi tu ujub. Dia seorang-seorang dia rasa dia takjub diri dia. Pagi tadi berapa ramai orang yang bangun awal. Keluar tengok kiri dan kanan rumah. Masih gelap. Wah, aku juga yang bangun awal. Dan kau bangun awal, kenapa tak kejutkan dalam grup? Bangun. Maaf mengganggu. Nak kejutkan subuh je. Ya, dah tak boleh ramai-ramai pergi jamaah di masjid surau. Ya, musalla. Jadi bangunlah jamaah lah ramai-ramai di rumah. Astaghfirullah. Kadang kita datang riak, kita riak. Riak ni memang tunjuk terus lah. Tunjuk terus. Ya. Tunjuk terus, riak ni tunjuk terus. Ya. Dengan pakaian kita dan sebagainya. Tapi adakah pagi ini kami riak di dalam studio? Tidak. Ini pakaian yang disuruh Nabi berpakai dengannya. Kerana apa? Kerana ini pakaian untuk meninggikan martabat agama. Tidak dipandang lekeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bertemu dengan wakil-wakil dekat Ustuanah Al-Wufud, Da'i Nizal, kita rindu dak Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kawasan Raudhah tu ada Ustuanah Abu Lubabah atau disebut Ustuanah Taubah, tiang taubat. Kemudian sebelahnya ada Ustuanah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha At-Tahirah, ya. Kemudian ada Ustuanah macam-macam. Macam terbayang pula bila Ustaz sebut macam tu. Ya. Masya-Allah, rindu sangat. Cantik dak kafet dia. Masya Allah. Yang paling kita rindu ialah Habibuna al-Mustafa Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rindunya. Dekat Ustuanah Abu Al-Wufud tadi, tiang perwakilan, Nabi akan pakai smart. Segak. Ya. Bukan cikai bangai. Ramai orang suka gambarkan Rasulullah dengan gambaran buruk. Jubah yang bercompang-camping dan sebagainya. Bertampung-tampungan, selekeh, serabai. Ya Rasulullah pakai bila bertemu dengan Ahli Suffah. Supaya mereka tidak merasa malu dengan Rasulullah. Ni Da'i Nizal pakai macam ni, ya. Pergi duduk dengan orang yang gelandangan. Sebab kita nak tanya khabar mereka. Kita mendekati mereka, apa mereka buat. Mereka lari. Saya buat dah. Ya. Oh, pakai bukan main kita. Ya. Pergi. Dia lari kita. Kita bukannya nak buat apa-apa. Dia ingat kita pegawai apa-apa entah. Kita pakai biasa-biasa. Pergi. Jom kita makan sama-sama. Bagi
dia datang pada kita. Ini kena tahu kedudukan kita. Tapi ingat, semua Allah melihat apa? Qalbu kita. Qalbu. Niat kita. Macam Nabi sebut, aku hijrah ni, jom hijrah. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi kalau kamu hijrah ila dunia yusibuha, kamu ni nak join satu organisasi kerana dunia yang kamu nak hasilnya. Awi mara'atin yang kihuha, atau kamu pergi ikut apa-apa saja kerana ada perempuan aku duk minat lama dah. Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ikutlah niat qalbu kita yang sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Satu pencerahan ilmu yang baru untuk kita semua. Profesional Nabi SAW ketika berjumpa dengan sekelompok individu dan sebagainya perlu kita lakukan, terapkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nur Hayati Ismail dari Rawang. Masya-Allah. Silakan puan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik puan, masya-Allah, dengan doa puan kami sihat afiat. Barakallah. Silakan. Allah putus tu. Oh, terputus ke macam mana ni? Assalamualaikum. Terputus. Masya-Allah. Masih Hello? ada. Silakan. Hello? Ya, boleh dengar jelas. Teruskan puan. Teruskan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Kita dalam hidup ni kita terlalu banyak nikmat yang Allah beri. Kita syukur Ustaz. Namun kadang-kadang bila kita diuji pandemik ni, kita rasa macam Allah tak sayang kita. Dan ramai yang terjadi, banyak yang terjadi bunuh diri, macam-macam Ustaz. Jadi macam mana untuk kita husnuzon dengan Allah Ustaz dan kembali kepada Allah? Itu saja soalan Kak Ia Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Nur Hayati Ismail. Satu soalan yang sangat baik, mewakili masyarakat kita saya kira Ustaz ya. Dalam musim pandemik ni ramai yang diuji, ada yang mengalami stres, tekanan dan sebagainya. Hatta kalau tak lebih tak kurang boleh saya cakap, saya kira ada yang membunuh diri dan sebagainya Ustaz ya. Dan macam mana kita nak kembalikan semula sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Kak Nur Hayati, apa khabar? Selepas tanya soalan, apa perasaan rasa-rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan. Rasa Allah tak sayang? Boleh buat tajuk ceramah ni. Tajuk kuliah kita, rasa Allah tak sayang. Kan? Allah saya ni kalau nak rasa Allah tak sayang, ujian saya ni lagi banyak. Biarlah yang menceritakan ini menyampaikan pengalaman dirinya. Tak payah nak ambil contoh-contoh orang lain, nanti salah pula, orang lain saman pula, kita tak pasal-pasal. Ambil contoh kita sendiri. Ujian banyak, sungguhlah ujian ni macam-macam lah ya. Tapi kuat. Ada kawan-kawan kata, kuatlah Ustaz Radhi, kuat. Tak, saya kata al-quwwah, kekuatan itu minallah, daripada Allah. Sebab apa? Karena itu kita disuruh selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sebut tak habis. Ada orang sebut la haula wala quwwata, habiskanlah illa billahil aliyyil azim. Tak ada. Tak adalah kekuatan melainkan Allah bagi. Habis itu Ustaz gagahkan kerana apa? Kerana aku ingat satu ayat. Ya. Allah Ta'ala sebut. Sebab itu disuruh baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas itu sambungannya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ni dia. Untuk Allah uji. Allah uji saya, uji tuan-tuan, uji kita semua. Uji Nainizal tadi. Ya. Datang naik Grab tadi ni. Datang naik Grab. Pagi-pagi buta. Pagi tak ada mata kan. Tiba-tiba dia buta kan. Uji, sejuk-sejuk, tunggu kat situ. Pengawal kita kat depan, polis-polis kita kat depan. Dia uji. Uji apa? Dia diuji untuk uji kita. Kita diuji melalui dia. Macam-macam ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang baik amalannya? Kenapa?
banding ujian Allah, compare dengan rahmat Allah, nikmat Allah, kasih sayang Allah, kurniaan Allah, pemberian Allah. Cuba bilang, la tuhsuha. Kamu tak akan mampu punya. Jadi Kak Yati, bunuh diri dan sebagainya tu, nak komen lebih-lebih, kita tak duduk di tempat dia. Tapi to be, untuk nak rasa empati, ya, rasa empati diri saya ni, kita kenal empati ni, dia lebih daripada simpati. Simpati ni, kesian. Kan? Sejuta kali zikir, kesian. Putus tasbih tu, kesian ke orang. Tapi tidak empati. Ya, sumbang, bagi Ada beza bantuan. kat situ, Tu, Ustaz. ya ada beza. Ada masa lagi sikit. Ada masa lagi, Ustaz. Baik. Silakan. Jadi, bila diuji, ingat sahaja Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Allahumma ya Nasir, ya Allah yang Maha Menolong. Tolonglah kami. Kalau diuji dengan kehilangan apa-apa daripada harta kita. Ya Ghaniyu ya Mughni, aghnina bihalalika an haramik. Sebut. Nak kira diuji, saya diuji satu Ramadan, diuji. Duduk elok-elok kan. Diuji. Tak ada masalah. Orang kata, Ustaz, buat apalah? Saya tidak bersama dengan Olive House lagi, saya kata. Habis itu dengan siapa sekarang? Rahmat datang lagi banyak. Ada grup Sihati datang. Jadi rugikah kita? Tak rugi. Ada rugi ke pagi ni? TV3 panggil rugi apa? Media Peringam panggil rugi apa? Kadang-kadang kita ingat habuan dunia itu adalah kerugian. Itu salah kita. Akhirat. Akhirat khairun wa abqa. Lebih baik lagi, lebih kekal. Tolonglah hadirin hadirat sekalian. Ujian terlalu banyak, tapi ingat. Manisnya kita dalam kesabaran. Apa maksud sabar? Tahan. Tahan. Ya Allah, tahan. Bergegar tangan kaki. Sabar. Jadi minta tolong tu dengan tahan dan solat. Dah semayang subuh belum? Habis dah subuh pun, 7.24 dah. Jadi share banyak-banyak. Saya sedih, memang sedih sungguh tengok. Jangan hantar gambar bunuh diri. Kerana apa? Hilang pekerjaan. Saya bayangkan, kalaulah saya juga berada di tempat yang sama, bahkan saya juga majikan kepada kaki tangan yang hampir puluhan orang, dan juga yang bersama-sama dengan jamaah ratusan ejen di bawah ni, ya, sama-sama nak bermuamalah fi sabilillah. Kalaulah diuji, ya Allah, bergegar seluruh tubuh. Tapi ingat satu saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut zikir tu banyak-banyak. Inna lillah, ya. Sungguh-sungguh kami ini mai daripada Allah, buat apa-apa untuk Allah, kepada Allah kami akan kembali. Nak bimbang apa? Nak takut apa? Tolonglah, ya. Habis-habis sangat penghujung kita ialah menang ataupun syahid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang perlu kita tanam dalam setiap hati umat Islam pada masa kini, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada Mar daripada KM. Soalannya adalah, sebagai manusia biasa, bagaimana untuk tidak bersifat seperti Firaun yang suka membanggakan dirinya sendiri dengan apa yang dimilikinya dan sanggup mengisytiharkan dirinya sangat berkuasa seperti mana yang terdapat dalam ayat 51. Mengapa masih ada yang memiliki dan mencontohi sifat seperti Firaun ini, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah murka terhadapnya di dunia lagi? Mohon pandangan Ustaz. Masya Allah. Kenapa pada zaman moden ni, Ustaz, masih ada lagi karakter Firaun walaupun Firaun dah tak ada, Ustaz? Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Da'i Nizal dan semua. Saya sebab tu saya sebut di mukadimah tadi, seawal jam 4 pagi tadi, ya. Kak Mar kita, ya. Inilah dia yang saya duduk bimbang ni. Ini saya takut, ya Allah, saya takutnya hari ini nak cakap cerita Firaun. Adakah ada jiwa kefiraunan dalam diriku yang aku duk cakap depan orang ni? Ada tak jiwa kefiraunan? Kalau ada, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, pukul 4 pagi tadi ni, cabut habis semua, buang, ya Allah, buang. Kadang-kadang kita ada jiwa tu, kita dilantik jadi, yang lantik tu siapa dia? Engkau tak akan dilantik melainkan izin Allah. Tu'til mulka man tasha, engkau lah, ya Allah, yang memberikan kekuasaan siapa yang kau nak bagi. Hari ni kau jangan sombong, kau jadi siapa-siapa pun, ya. Kenapa? Wa tu'izzu man tasha, siapa dia? Allah bagi kemuliaan, dia bagi mulia.
Ingat, wa tudhillu man tasha. Dia boleh bagi kehinaan siapa dia nak hina. Dan ingat ya, manusia yang menghina manusia, manusia yang dihina itu jika mulia di sisi Allah, wallahi tidak akan menjadi hina. Contoh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat ya, ayat 51. Dan Firaun memanggil kepada kaumnya. Dia kata, ya qaum, wahai kaum aku. Ya. Bukankah kepunyaanku kekuasaan di Mesir ini? Tu dia. Dan ini, lihat ni. Sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku. Sombong tak? Ya? Tidakkah kamu melihat? Tu dia, astaghfirullah. Ya? And Fir'aun called out among his people. He said, O my people, does not the kingdom of Egypt belong to me? And these rivers flowing beneath me? Then you do not see. Tu dia. Jangan ingat dah ini Zal. Saya pun ingat. Engkau orang tak buat apa-apa pun, ni hasil keuntungan kekayaan ni aku semua. Aku semua tu. Keakuan, keanaan, Sifat keakuan. individualistik itu terlalu tinggi. Firaun, Iblis pun terkejut. Firaun kata, ana rabbukumul a'la. Hui, aku pun tak mengaku Tuhan, kata Iblis. Kefiraunan ini ada zaman moden ini. Lebih dahsyat jika tahu agama, kupiah lebay di atas, berjubah serban, meleret-leret sampai boleh jadi mop lantai. Mop lantai itu tanda kesombongan. Sebab itu asbal itu bicara dia panjang. Tapi orang tanya, ya Rasulullah, Abu Bakar pun jubah dia meleret. Rasulullah kata, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tengoklah badan dia kurus, bukannya macam kita ni bulat-bulat tapi da'i slim elok lah kan. Tengoklah dia pakai jubah pun ni, bahu pun jatuh. Kamu banding iman kamu dengan iman Sayyidina Abi Bakar tu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, begitu banyak huraian-huraian, mudah-mudahan ada nilai manfaat kebaikan untuk semua, dan banyak lagi soalan-soalan menarik menanti anda. Jangan ke mana-mana, kita berzikir terlebih dahulu, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah saya ucapkan kepada anda. Kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bertambah ilmu, bertambah ilmu pengetahuan kita, maka insya-Allah semakin berkualiti kehidupan kita di awal pagi ini. Insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Tanpa membuang masa, jom kita sedia dengan peluang ilmu insya-Allah. Teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya dengan soalan daripada Puan Zaliha Haji Muhammad Nur. Soalannya adalah, dalam ayat 52, Firaun dengan sombong menyatakan dia lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Adakah Firaun mengetahui akan Nabi Musa alaihissalam ini sebenarnya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, mengapakah Firaun menyatakan Nabi Musa alaihissalam hina, lagi lemah, bahkan tak dapat berbicara dengan jelas? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak Zaliha Muhammad Nur ya. Kak Zaliha Muhammad Nur. Ya Allah, soalan ini memang lagi bimbang nak bicara ya. Sebab apa? Sebab Firaun kata, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin. Tu dia kata, atau bukankah aku ni lebih baik dari orang yang hina ini? Tak tahulah style Firaun cakap dia macam mana. Dia cakap bahasa Qibti ya. Wala yakadu yubin. Tu dia ya. Dan hampir tak boleh nak bagi keterangan pun orang ni. Jadi apa sebenarnya ni ya? Dia tahu tak Nabi Allah Musa AS ni utusan Allah? Dia tahu utusan Allah, bukan dia tak tahu. Dia dah lihat dah pun ya. Dia tahu. Sebab apa dia tahu?
Kerana Nabi Allah Musa bagi tahu aku diutuskan oleh Allah. Dah bagi tahu, dah settle dah tu. Tapi tak menerima. Tak mau. Sebab apa? Tadi dah habis dah azab tadi. Ini perangai kefiraunan jangan ada dengan kita. Jangan. Waktu teruk datang bersila-sila atas lantai minta bantuan, minta tolong. Mengesot minta tolong, merayu-rayu, merayap. Sanggup tidur atas riba mak nak minta ampun mak. Lepas dapat ampunan mak, buat jahat. Mak pula kenalah cerdik si mak tu, ya, kena pandailah, kena tahulah macam mana nak mendidik si anak. Na'udzubillah min zalik. Saya pun ada anak, ya. Tengok anak ni kalau jenis lepas saja jadi Firaun. Warning awal-awal. Mak ampunkan kau. Mak maafkan kau. Tapi kau ingat, kau jangan buat lagi perangai kefiraunan kau ini. Ya? Kau buang keluarga. Kau buang adik-beradik. Kau buang teman rakan yang banyak tolong kau. Kau tak sedar diri. Macam itulah Firaun dulu. Bila Nabi Allah Musa dah selamatkan doa, ya Allah, mereka taubat. Ya Allah, Allah terima, Allah dengar, Allah maha tahu, Allah kesian. Allah angkat. Lupa datang balik. Ni dia. Bahkan dihina Nabi Allah Musa. Ada Musa apa sebab pakai baju. Dulu Nabi Allah Musa ni kena terang panjang sikit minta izin, ya. Dulu dia pakai gelang-gelang yang hebat-hebat. Ayat 53 saya tarik ke awal sikit, ya. Dulu jubah pakaian dia hebat-hebat. Dah dia jadi lari daripada istana kerana nak dibunuh pada waktu itu. Dia datang semula pakai jubah, baju, pakaian yang berbulukan bulu kambing. Domba, yang sebut domba. Pakai tongkat pula tu, ya. Jadi orang biasa dah. Dah tahu dah Bani Israel ini adalah jadi hamba pada waktu tu. Bani Israel ini jadi orang suruhan pada waktu tu. Dia datang keadaan hina. Cakap pula pada waktu tu, dia kata, alah, memanglah Firaun dah tak depan Nabi Musa, dia rasa belagak. Walaupun ada juga yang mengatakan, Ustaz, adakah kerana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ini dia ada masalah percakapan? Astaghfirullah, kami diajar jangan sekali-kali, ya, mengaibkan para anbiya dan mursalin hatta mempertikaikan kefasihan mereka berbicara. Ya, dan para anbiya dan mursalin tidak ada kecacatan. Suci Nabi dan Rasul itu daripada sebarang kecacatan. Ingat tu. Ada orang cerita kadang-kadang seronok. Duk buat lawak dekat Nabi seronok. Nabi ni cacat, Nabi ni apa-apa. Na'udzubillahi min zalik. Jangan, na'udzubillahi min zalik. Kita tak tahu pun, ya. Subhanallah, maha suci Allah daripada semua itu. Tapi dia pertikaikan. Aku ni kuat, aku ni hebat. Dia tak boleh bagi keterangan pun. Macam mana nak bagi keterangan? Ya, asal cakap je Firaun potong. Asal cakap je Firaun potong. Macam hari ni lah. Kadang-kadang hari ni buat untuk zooming. Dia mute orang tu, dia tak bagi orang tu cakap. Baik tak payah buat zooming. Orang tu nak tanya soalan tak boleh. Lepas tu bohong orang pula. Saya jemput semua orang datang. Firaun panggillah semua rakyat dia. Dia tak berani, dia panggil pemimpin-pemimpin dia aja, tukang-tukang sihir dia saja jumpa Firaun. Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Padanlah. Tapi dalam celah-celah itu Masyitah melihat apa yang Firaun buat. Masyitah melihat. Karena itulah Masyitah akhirnya digoreng bersama dengan suami dan anak-anaknya. Tapi apa jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Sampai satu kawasan wangi. Lalu Jibril tanya, kau tahu tak apa yang kita buat sekarang ini? Kita melalui satu kawasan yang wangi. Di sinilah perkuburan Masyitah dan keluarganya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan kisah pengajaran yang telah dibawakan kepada kita ini memberikan manfaat kebaikan kepada kita dan dapat menyuburkan lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jangan ke mana-mana, kita hadamkan ilmu. Jom berzikir kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis ilmu masih lagi berada di rumah anda. Majlis ilmu masih lagi berada bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan saat ini, detik ini menjadi saksi bahawa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh dan kita mengisi masa kita dengan penuh kebaikan. InsyaAllah. Jom sekali lagi suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara kita like Facebook Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan kita kongsi Facebook live kami pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada saham pahala untuk kita semua. Ala kulli hal, pinjamkan saya telinga anda, pinjamkan saya hati anda, bersama-sama kita tadabbur surah Az-Zukhruf bermula ayat 53 sehingga 55. Silakan Ustaz. Kita akan bacakan insya-Allah Da'i Nizal dan semua. Buka semula surah Az-Zukhruf, ya, surah yang berada pada juzuk 25, ya. Ayat yang ke-54 insya-Allah. Kita baca dengan maqam Nahawand insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saya baru faham sebenarnya apabila Syekh Uthman Taha, bila ditanya kepada dia, bagaimana kamu menulis Quran? Kan dia penulis Quran yang kita dapat, Mushaf Uthmani itu, yang dicetak di Madinah itu, tulisan Uthman Taha, Syekh Uthman Taha. Dia kata, kalau aku menulis ayat-ayat yang rahmat Allah, lancar sekali, dia kata. Lancar. Tapi kalau aku menulis azab, ayat-ayat yang berkaitan azab, tangan aku, kata dia, tergetar-getar dan susah untuk aku melarik pena, kerana bagaimana keadaan sebenarnya kita tak tahu. Saya takut baca ayat ni, kerana Fir'aun, Allah cerita pada ayat 54 itu, ditindas kaumnya sehingga tunduk mereka kepadanya. Sungguh-sungguh mereka kaum yang derhaka. Sebab apa? Tahu Fir'aun itu jahat, ikut juga. Selebihnya saya serah dulu kepada Da'i Nizal, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah pun kita baca, hatta terjemahan ayat suci Al-Quran yang berada di hadapan kita ini, dapat kita baca dengan jelas, dapat kita fahami dengan mata hati kita. Mudah-mudahan kita bukan menuruti
perintah-perintah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan juga Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rijab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan ni Syukur. Ustaz dan juga Dai saya sehat, Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ialah sikap Fir'aun, semuanya orang faham Ustaz ya. Semua orang tahu. Dalam Al-Quran disebut semua. Jadi soalan saya lah Ustaz. Kadang-kadang kita ni tak perasan, kita tak orang kata tak tahu macam masalah tak perasan lah, tak tahu yang sikap kita ni ada juga bersikap macam Fir'aun. Contoh saya beri ni contoh, tak ada kena-mengena dengan sesiapa Ustaz ya. Contoh kita ni rasa ujub pada diri sendiri, rasa bangga dengan diri sendiri. Orang lain semua tak betul, orang lain semua tak kena, kita je lah yang betulnya. Jadi apakah kita juga mewarisi sifat Fir'aun? Apakah kita juga dianggap sebagai orang yang berperangai macam perangai Fir'aun? Dan laknatullah ini cukup menakutkan Ustaz. Apa kita tak sedar perkara ini berlaku pada diri kita? Apakah dikira sebagai bersikap macam Fir'aun dan kufur macam Fir'aun juga ke kita ni kalau kita mempunyai sikap ataupun perangai macam Fir'aun ini Ustaz? Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil setia kita Tuan Omar Abdul Majid. Cantik soalannya. Seandainya dalam hati kita, dalam diri kita ada satu perasaan namanya ujub, iaitu bangga terhadap diri sendiri. Adakah ini kita tergolong dalam golongan yang satu level, sebaris dengan kita katakan macam mana ayat Ustaz tadi, seronok saya dengar, menjiwai kefiraunan itu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Selamat mengenali pemanggil yang diberi nama Tuan Omar Abdul Majid ini. Tiada lagi lah soalan yang tiada kualiti. He asked us a brilliant question. So we have to deliver the best answer insyaAllah. InsyaAllah. Fir'aun ini adalah satu watak antagonis. Betul tak istilah tu? Ya. Saya kena mengaji juga bab-bab filem ni kan. Sebab saya dulu, pelajar-pelajar saya yang saya mengajar di, satu ketika mengajar di UiTM, Fakulti Muzik. Terkejut Ustaz Roti mengajar Fakulti Muzik. Ustaz berlakon tadi Ustaz? Ya. Jadi dia orang ada kuliah di Aswara. Jadi kadang-kadang dia orang minta, Ustaz, boleh tak sesi sebelah malam kami minta pengecualian. Sebab apa nak ke Aswara? Kami ada ambil kursus-kursus tertentu. Saya pun tanyalah, antaranya saya masih ingat watak antagonis ini. Dia satu watak orang yang memang jahat lah, jahat. Watak itu berkisar dalam kehidupan kita sebenarnya. Dan Fir'aun ini satu watak yang ubah sarang aja. Sarang tu apa dia? Badan aja, jasad ubah. Perangai Fir'aun. Lagi teruk kalau diubah, duduk dalam tubuh badan orang-orang terhormat. Ni takutlah. Memang Fir'aun orang terhormat. Ya, dia raja. Dia pemerintah. Ya, dia yang memiliki sebagainya. Jadi Cik Omar, jawapannya, kalau nak mudah jawapan, saya jawab ya. Memang ada. Memang ada. Fir'aun laknatullah. Bersama dengan kelompoknya. Memang rasa betul semua. Ya. Tak ada yang salah. Bahkan Fir'aun ni satu perangai saya nak share kepada semua dan saya. Dia buat salah pun dia kata betul. Ini Fir'aun. Dia akan cover salah dia dan tak akan minta maaf. Dia tak akan minta maaf. Fir'aun ni sombong, dia tak akan minta maaf. Tapi tu ustaz tu yang kata innana la muhtadun tu kan. Minta maaf lah tu. Minta maaf sebab teruk sangat dah. Teruk sangat dah baru minta maaf. Waktu okey lagi tu, relax. Perangai ni ada pada manusia. Jadi pandemik ni, angkat tangan, ya Allah, bergegar-gegar tangan. Sebab apa? Waktu tu kena jangkitan. Masuk MyApps kan. Bergegar-gegar bangun Qiyamul Lail. Tak tidur, bukan takat Qiyamul Lail, tak tidur. Habis daripada ujian, disahkan sembuh.
tak ada lagi dapat dikesan COVID-19, na'udzubillah min zalik, daripada tubuhnya, balik qiyamun kelain lepas tu. Ni perangai ni ada. Jangan buat main. Jadi tolonglah saya dan semua jangan ikut perangai ni. Jika ada saat sedang menonton ini, jika ada kan, ada orang menonton, tanyalah ustaz, nak cari salah panel dan juga da'i. Betul? Dia pun komen pelik-pelik lagi. Tak apa, kita ada filter. dia nak cari salah. Firaun juga tu, sebab Firaun suka cari salah orang. Firaun cari salah Nabi Musa. Tengok dia kata apa kat Nabi Musa? Huwa mahin, dia hina. Alah Ustaz Radhi apa? Ada Ustaz Radhi lepas ni muflis kan. Dia lupa huwal ghaniyul mughni. Allah Maha mengkayakan dan memberi kekayaan kepada siapa dia nak bagi. Dia Maha kaya. Macam juga Firaun kata Nabi Allah Musa, dia hina. Dia dihalau daripada istana, dia ada apa? Dia lupa yang bersama dengan Musa alaihi salatu wassalam adalah Allah Rabbul Izzati. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan watak antagonis ini dapat kita kurangkan dalam diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Teruskan kekal setia dalam majlis ilmu. Insya-Allah bonus pahala menanti anda. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, masya-Allah. Dan pagi ini kita masih lagi membicarakan mengenai tafsir dan juga taranum surah Az-Zukhruf bermula ayat yang ke-55 sehingga bermula ayat 50 sehingga 55. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan pemanggil kita yang kita teruskan dengan pemanggil kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Puan, silakan soalannya. Siti Rohani Ustaz daripada Banting. Puan Siti Rohani, masya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Ya, saya ingin bertanya sikit aja ni. Apakah benar Fir'aun, hamba Allah Fir'aun itu sepanjang hayatnya tak pernah sakit, tak pernah ditimpa sakit dan sehat walafiat sepanjang hayat, mewah, hidup mewah, padahal dia ni jahat, sombong dan muka. Jadi apakah ini rahmat dari Allah atau ujian dari Allah? Dia tu sehat sepanjang hayat. Itu aja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik daripada Puan Siti Rohani berkenaan dengan Firaun itu sendiri. Adakah benar sepanjang kehidupannya Firaun tidak pernah sakit hatta sentiasa dipenuhi dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Terima kasih Kak Siti Rohani dari Banting. Teringin nak bertemu dengan Kak Siti Rohani, pertemuan ukhuwah. Saya selalu ke Pejabat Agama Islam Daerah Banting, Selangor, Pait Banting, bawah JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya mengajar di situ setiap bulan. Tapi dah PKP ni, beginilah kita, alhamdulillah. Kak Siti Rohani, soalan yang sangat hebat. Bukanlah saya sengaja memuji berhadapan, tapi ini peluang untuk saya berdakwah, menyeru diri sendiri, keluarga, seluruh masyarakat. Dan sekarang kita sedang berpindah ke TV9. Saya mohon semua yang sedang menonton, share banyak-banyak lagi. Selalunya penonton akan drop sekejap bila nak ke TV9. Dia lupa yang terakhir itu sebenarnya yang sedap. Dia macam kopi kan, awal-awal tu pahit. Bila kita sampai ke ujung tu manis. Sebab tu jangan tertipu dengan kepahitan tu. Okey. Baik. Fir'aun memang Kak, dia ni bukan saja tak pernah sakit-sakit teruk, dia gatal pun tak pernah, bersin pun tak pernah. Batuk lagilah tak pernah.
Tetapi semua itu bukan rahmat Allah. Ini kita kena faham. Kita kena belajar baru boleh faham. Banyak benda jangan percaya pada mata. Jangan percaya pada telinga. Jangan percaya kepada apa yang diberitahu. Ya? Kita kena cross check. Bila kita belajar mukjizat, itu hebat. Karamah hebat, ma'unah hebat, irkhas hebat. Tiba-tiba ada satu perkataan kita jumpa istidraj. Ni apa pula? Istidraj ialah kelebihan. Cuba sebut tengok. Istidraj. Okey. Istidraj ini ialah kelebihan yang Allah bagi, ya. Orang nampak macam rahmat, bukan. Kurniaan yang Allah sampaikan, orang nampak macam dengan Allah suka yang dia buat tu betul. Bukan. Itu adalah suatu azab dalam bentuk manis. Sebab itu juga gula yang manis itu besok boleh menyebabkan kalian, na'udzubillah min dzalik, siapa pun potong kaki. Kerana apa, Ma? Manis. Lemak tu boleh menyebabkan kalian berkawan dengan doktor-doktor yang pakar-pakar semua. Sebab apa? Sakit jantung. Jadi jaga-jaga. Jaga kesihatan. Jaga. Ada orang berkata, ya, dia betul. Walaupun dia tu dibuang kerja kerana jahat dalam satu syarikat, tapi syarikat yang lain terima dia. Kalau syarikat tu kata dia tu salah, buat apa nak terima dia? Dia guna hujah tu. Dia lupa tu ujian Allah istidraj untuk dia. Dia lupa. Ya, dia kata, alah, stesen TV ni tak ambil dia, stesen TV lain ambil dia. Dia sedang dalam maksiat pada Allah, dia lupa istidraj. Dia cakap biar kita bagi boleh faham lah. Bagi boleh faham betul-betul. Dia kata dia tak taat dekat mak dia, gaji dapat pun tiap-tiap bulan, anak isteri taat pun. Itu ujian Allah. Kak ni kena faham, Kak. Memang ramai orang keliru ni, Begitu juga dia kata dia duduk dengan orang yang perangai Fir'aun. Dia jadi penasihat perangai Fir'aun, jadi Haman, jadi Qarun. Dia okey pun. Tak ada apa-apa yang berlaku pun. Dia lupa tu ujian untuk Allah Ta'ala ghanapkan dia terus. Kerana apa? Aku dah bagi peringatan kepada Gil juga. Macam ni lah, bagi contoh tamfilan beginilah. Anak ni, dia minta izin mak dia. Mak, nak panjat pokok. Mak dia kata, jangan. Mak dia kata, nanti mak tak tahu apa nak jadi. Allah yang maha tahu nak jadi apa. Tapi janganlah mak bimbang. Mak nak panjat, mak nak panjat, mak. Mak dia kata, dah nak sangat, pergilah. Macam bagi kan? Betul tak, Dak Nizar? Cuba jawab soalan tu. Betul. Ustaz tanyalah Da'i, tajuk dia. Okay. Anak pun panjat pokok, terpegang ranting. Konon-konon boleh berpegang dengan dahan. Konon-konon dia ingat ranting tu lah. Rupanya tu ranting yang dah mati sebenarnya. Fata Morgana menampakkan dia seperti hidup. Pegang-pegang, confident ni. Lepas yang ranting kecil ni. Berum jatuh tu. Dapat izin mak dah tadi. Nampak? Faham tak? Kak Siti Rohani mudah-mudahan faham tamfilan itu, kerana saya yakin yang menonton adalah ustaz ini pasti telah menjadi pintar. Sebab apa? Dia dah tahu dan dia tak keliru lagi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itulah istidraj. Betul Ustaz ya? Ya. Ya. Itulah istidraj, iaitu ujian dalam bentuk kenikmatan kepada kita semua. Waliazubillah. Mudah-mudahan kita dikurniakan kefahaman yang lebih banyak lagi apabila menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, pasti tak rugi. Kita berzikir seketika, kembali selepas ini.
Masya Allah, tabarakallah. Inilah kelebihan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bukan sekadar kita menonton program agama, bukan sekadar kita menonton tayangan di TV semata-mata ataupun yang berada di telefon anda, tetapi pada masa yang sama, kita menaik tarafkan, kita meningkatkan kualiti diri kita, keimanan kita, keilmuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kelebihan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, tahniah saya ucapkan kepada anda. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Izzah dan Ustaz. Masya Allah, silakan. Okey, soalan saya sebelum saya tanya calon Ustaz, saya nak taranum 2 ayat Ustaz ya. Silakan Tuan Haji Ismail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Allah, Allah. Allah, Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. فلما Sadaqallahul azim. Okey, soalan saya Ustaz. Masya Allah. Mengapakah Fir'aun dan kaum-kaumnya tetap menganggap bahawa Nabi Musa AS menggunakan sihir sebagai menunjukkan kekuasaannya? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Seronok kita dengar Ustaz ya. Tengok dengan program Tanyalah Ustaz, kita berjaya membudayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah. Tabarakallah. Tahniah saya ucapkan kepada pemanggil kita. Ala kuliah, berbalik kepada soalan tadi Ustaz, berkenaan dengan sihir Ustaz. Perihal yang berlaku antara Firaun dan juga Nabi Musa alaihissalam. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Rahman ya Rahim. Tuan Haji Ismail Mat Isa, Masya Allah, membaca tadi dengan maqam ataupun tarannum disebut dengan nama Sabah. Sabah. Sabiyun adalah bayi, daripada itulah lahir maqam Sabah kerana dia mendayu-dayu. Nampak tak tadi? Dan tepat dengan makna. Hari ini saya tak nak tegur apa-apa sebab baca elok. Baca elok, alhamdulillah. Ya, elok. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'uh. Yang takut ni. Apa dia? Maka ditindakkanlah kaumnya. Dia perbodohkan kaumnya sehingga tunduklah mereka padanya. Ya. Innahum kanu qauman fasiqin. Mereka itu semua, kata Allah, sesungguh-sungguhnya adalah mereka itu kaum yang durhaka. Ya, disebut fasiqin, ini durhaka. Fasik ini orang buat dosa. Faqid ini golongan mujrim. Fasik ini orang yang macam-macam lah halnya. Jadi Tuan Haji Ismail menyimpulkan daripada segala soalan itu dan kesemuanya, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Fir'aun ni dia ada penasihat. Penasihat pun dia perbodohkan. Dan masalahnya penasihat Fir'aun sanggup jadi bodoh. Itu masalah dia. Sanggup jadi dungu. Ya, Fir'aun membingung-bingungkan orang sekelilingnya. Hatta Haman, menteri, Perdana Menteri dia. Penasihat paling utama. Ya, kita boleh kata apa dengan Haman ini? Haman ini kita boleh kata ketua bahagian atau ketua jabatan perancangan dan strategik. Kira strategic officer dia lah. Ya, patut dia nasihat Firaun. Dia jadi bingung dengan Firaun dan bodoh berganda daripada Firaun. Astaghfirullah. Ini rosak pemimpin kerana penasihat. Ini bahaya. Ya.
Dan kalau pemimpin rosak, bagaimana pula dengan yang mengikutinya? Yang mengikutinya. Maka jangan duduk dalam grup Fir'aun. Keluar daripada Fir'aun. Kerana ayat yang ke-55 nanti kita akan hurai. Kita tunggulah mereka bertanya pada ayat 55. Jangan duduk dalam grup ini. Kerana kita duduk dengan orang yang derhaka dekat Allah Ta'ala. Kita duduk dengan orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Kita akan terkena tempias penderhakaan itu. Kecuali niat kita memperbaiki mereka. Tapi lama-lama kalau nak tegur, asal nak tegur je kena suap. Asal nak tegur je kena suap. Habis tu bila nak tegur? Ya. Esok jawab sekali na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambungan jawapan itu berada pada ayat 55. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insyaAllah. Soalan daripada Khush Hairi. Soalannya adalah pada ayat ke-55 surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahawa Allah Ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya kerana kezaliman yang mereka kerjakan. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada ayat tersebut? Mohon penjelasan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan daripada saudara Adinda Khushairi. Ayat 55, apa pengajaran? Hari ini, saya ingin mengajak semua nak menjawab soalan ini untuk mengenali seorang cendekiawan Perancis. Namanya Maurice Bucaille. Nak sebut pun tergeliat juga. Yang paling pandai sebut anak saya, Muhammad Nabil Husaini. Dia belajar bahasa Perancis. Lebih kurang ginilah, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini merupakan saintis dari Perancis. Dia dapat dana daripada United Nations melalui WHO untuk kaji. Bukan ni, UNESCO. Maaf saya. UNESCO yang jaga pewarisan semua ni kaji Fir'aun ini ya, dia meninggal mati di mana. Lalu dia buka macam-macam lah, dia buka Talmud, Torah, Bible, Injil ya, yang ada hari inilah. Paulson semua dia buka, semua kitab-kitab semua dia buka, agama yang cerita kalau ada kisah Fir'aun. Dia tak jumpa Fir'aun itu meninggal di mana. Lalu seorang pembantu dia, saya ringkaskan masa kita sangat mencemburui, bagi tahu kata, Professor, you have to read this holy book, bagi Quran, terjemahan dalam bahasa Perancis. Dalam surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-55, diceritakan bagaimana kematian Fir'aun. Dia pun baca. Dia baca Fir'aun mati ditenggelamkan. Ayat 54, maaf, 55. Fa'aghraqnahum ajma'in. Ya? Maka dia pun ambil daripada mumia tersebut, masuk ma'amal, buat kajian. Dia temui garam di dalam tubuh Fir'aun. Masuk Islam dia. Garam dalam bahasa saintifik, soalan kepada penonton pula. Ustaz tanya penonton, cari. Buat homework sikit. Buat homework sikit. Okey. Maka Masya Allah, Tabarakallah, jawab soalan ini. Semua yang mengikuti Fir'aun tak akan selamat. And when they injured us, mereka buat bagi Allah Ta'ala murka. Mereka tu melampau, mereka buat bagi kami murka, kami pun membalas. Masya Allah. Astaghfirullah. Ingat nama Allah Al-Muntaqim. Kalau kamu melampau, Allah tidak akan biarkan keterlampauanmu merosakkan manusia yang lain, maka kami tenggelamkan mereka semua. Maka tak usah duduk naiklah bahtera Fir'aun, sebab Fir'aun tak ada bahtera pun sebenarnya. Bohong aja. Bohong aja. Kau ikut aku, kamu selamat. Yang selamat kaum Nabi Allah Musa, Harun alaihimassalam, tetapi yang tenggelam adalah Fir'aun. Jadi nak ceritanya di sini, kita jangan duduk bersama dengan kefasikan ini. Jadi penasihat kena tegur. Jadi orang-orang bawahan nampak pemimpin salah, kena tegur. Saya buka seluas-luasnya peluang untuk ditegur. Ya, kecuali kita buat tu kita benda yang betul. Kita kata ini benda yang betul, hujah kita. Masalahnya Fir'aun menggunakan hujahnya yang batil untuk membenarkan dirinya. Lebih dahsyat lagi menggunakan Quran untuk membawa kepada kebatilan, menggunakan hadis membawa kepada kerosakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Itu adalah jawapan bagi menjawab persoalan yang telah pun kita bacakan tadi, insya-Allah. Dan penonton semua, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan pelan tindakan
hasil kajian ilmiah kita berkaitan surah Az-Zukhruf bermula ayat 50 sehingga 55. Silakan Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkatan Quran hari ini, pelan tindakan kita daripada ayat 50 hingga ayat 55 yang pertama. Kita mesti menjadi seperti pengikut Nabi Allah Musa yang ikhlas. Jangan jadi pengikut Nabi Allah Musa yang durhaka. Kerana dikurniakan Nabi Allah Musa sebagai pemimpin dan dibantu oleh Nabi Allah Harun alaihi wassalam, merupakan nikmat mendapat pemimpin yang terbaik. Maka ikutilah nasihat-nasihat yang elok-elok yang membawa kepada hak, kebenaran dan menentang kebatilan. Yang kedua, jangan tertipu dengan penghujahan kemewahan. Sebab ayat 53 itu jelas-jelas ya, apabila mereka ditipu oleh Firaun, Firaun kata, kalau dia tu betul lah ya, dia mesti datang kepada kita aswiratun min zahabin. Yang ni pakai gelang-gelang hebat-hebat ya. Dia pakai berkalung-kalung emas, batu-batu permata yang mahal. Dia datang biasa aja pun. Dia ada apa? Dia ada apa? Tata muflis apa dia tu? Apa dia ada? Dia lupa Allah yang nama Huwal Ghaniyul Mughni bersama Nabi Allah Musa alaihi wassalam dan Harun alaihi wassalam. Yang ketiga ialah kita menjadi satu orang yang boleh menilai dengan pandangan Quran. Jangan menilai dengan pandangan nafsu. Pandangan Al-Quran, insya-Allah. Melihat dengan pandangan sunnah, bukan melihat dengan teropong punah. Nanti jahanam kita, rosak kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan yang ketiga, last but not least ialah jangan tinggalkan Al-Quran kerana dia syafaat sepanjang hayat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita mohon kepada Ustaz untuk tutup tirai majlis ilmu kita dengan doa ringkas, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dibukakan kalbunya, nampak terang jelas mata hatinya cahaya-Mu, Ya Allah. Amin. Dan kami mohon padamu, jangan kami terjadi dari golongan yang sesat walau di dalam cahaya, Ya Allah. Hingga tersilau matanya, tidak mengetahui ada hadangan di hadapan lalu, dia sengaja melanggarnya, binasalah dirinya. Kami mohon perlindungan-Mu dari tamthilan seperti itu, Ya Allah. Ya Allah, tiadalah permintaan yang lebih agung pagi ini, melainkan kami mohon keampunan-Mu. Ampunkan kami, ampunkan ayah ibu kami, ampunkan pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, seluruh jiran tetangga kami. Ya Allah, kenalan kami, rakan taulan kami. Ya Allah, seluruh penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, rancangan Tanyalah Ustaz ini, kekalkan ia berada di kaca dan layar TV dan juga media, Ya Allah, hingga ke akhir umur dunia, agar manusia mendapat manfaat yang banyak daripadanya. Amin. Akhirnya kami mohon, Ya Nasir, tolonglah kami selamatkan Malaysia, Ibu Pertiwi, tanah air tercinta ini dari segala kemudaratan dunia dan akhirat. Pelihara para sultan, raja, pemimpin kami, ulama dan cendekiawan. Pelihara pemuda-pemudi generasi masa hadapan, jadikan mereka generasi Al-Quran, Ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang telah disampaikan mendatangkan manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz pada esok hari, insya-Allah. Anda akan bersama dengan moderator kami, iaitu Da'i Fahmi, dan juga panel undangan kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Rahman, dalam membicarakan topik akidah, iaitu Asma'ul Husna, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id dan Al-Muhyi. InsyaAllah majlis ilmu sentiasa berlangsung. Sekian sahaja daripada saya, Da'i Niza, dan juga panel kita Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.